wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati, semua umatku, kullu, semua, ummati, umatku, yadkhuluna al-jannata, akan masuk syurga. Dia guna fi'lul mudhari'. Kalau dafaltu, kalau dia guna dalam bahasa Arab ni ada fi'il ataupun kata nama kerja, kata kerja. Satunya yang untuk perbuatan yang telah berlaku, yang kedua perbuatan yang sedang dan akan berlaku, yang ketiga untuk kita seseorang menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ada 3 jenis perbuatan atau fi'il, kata nama, kata kerja di dalam bahasa Arab. Dalam hadis ni dia menggunakan fi'il mudhari' untuk kegunaan sekarang atau yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Jadi dalam hadis ni disebut setiap umatku, semua umatku, yadkhulunal jannah, mereka semua akan masuk. Belum masuk lagi, akan masuk. Semua masuk. Semua sekali kita yang ada nama je umat Nabi Muhammad akan masuk syurga. Semua akan masuk. Illa man aba, Nabi kata melainkan mereka yang enggan ataupun tak nak masuk syurga. Faqila, jadi sahabat-sahabat bertanya, qala man ya'ba ya Rasulullah, ada ke jenis ada ke yang tak nak masuk? Ada tak? Tak nak masuk syurga, ada tak yang tak nak masuk? Qala faman ata'ani dakhala al-jannah. Nabi bersabda, siapa-siapa yang taat kepada aku, dakhala al-jannah, masuk syurga. Wa man 'asani, siapa-siapa yang menyalahi aku, tak nak ikut aku, ingkar suruhan aku, faqad aba, sesungguhnya dia enggan, dia tak nak masuk syurga. Nabi tak kata masuk neraka, Nabi kata dia enggan. Jadi kita semua akan masuk syurga. Ada 3 perkara yang Nabi doa kepada Allah, 2 diterima, 1 tak terima. 2 diterima oleh Allah, 1 tak diterima. Yang pertama, Nabi doa supaya tidak berlaku kemarau yang boleh menghancurkan sebagaimana Nabi Nuh kemarau, sebagaimana umat terdahulu kemarau. Yang kedua, Nabi minta dengan Allah supaya tidak berlaku banjir yang boleh menghancurkan umat sebagaimana umat Nabi Nuh. Kita ada berlaku banjir, tapi tak sama banjir itu yang sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Yang Nabi Nuh tenggelam semua bukan setakat, mana seluruh dunia tenggelam setinggi-tinggi, sebab Gunung Everest pun tenggelam. Sebab ada orang pergi ke Gunung Everest, dia jumpa ada kesan binatang ataupun yang hidupan laut dekat puncak Gunung Everest. Ada kajian orang jumpa, datang dia macam mana dia naik puncak paling tinggi sekali. Macam mana? Mestilah adanya air.
satu ni Allah Ta'ala tak berkenan, kerana Allah nak satukan umat Nabi Muhammad di dalam syurga. Maksudnya semua umat Nabi Muhammad akan masuk syurga, cuma masa tak sama. Ada yang masuk tanpa hisab, ada yang masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Tengok keadaan. Tapi akhir sekali semua akan masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Baik. Nabi kata siapa yang tak ikut dia, maka abah enggan. Baik. Kalau ikut, sesiapa yang ikut dia, taat kepadanya, masuk syurga. Jadi apa yang dimaksudkan sebagai taat di sini? Taat di sini antaranya ialah ikut Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat kita ikut. Apa yang Nabi buat kita ikut. Apa saja sunnah yang perlu diikuti ada dua. Satunya sunnah wajib, satu sunnah sunat. Itu kena ikut. Ada sunnah harus. Sunnah ni maknanya perjalanan hidup Nabi, ataupun yang Nabi buat sepanjang hidup Nabi tu, mula daripada awal Nabi lahir sampailah ke akhirnya. Apa yang Nabi lakukan itu dikira sebagai sunnah, ataupun amalan-amalan, perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Apa saja Nabi buat. Yang ada banyak. Ada sunnah wajib, ada sunnah harus, ada sunnah sunat. Sunat ni sunnah sunat. Sunnah segala apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa saja Nabi-Nabi dalam sirah, dalam sejarah, apa Nabi buat, itu dikira sebagai sunnah perjalanan, atau disebut sebagai perjalanan hidup Nabi. Kita kena ikut cara Nabi. Cara Nabi beribadat khususnya, cara Nabi berjalan contohnya. Baik. Sunnah yang wajib ialah sembahyang 5 waktu. Atau sembahyang berjemaah, itu kena buat. Sunnah yang sunat, banyak lagi. Sembahyang sunat, amalan-amalan sunat yang lainnya. Sunnah yang harus banyak. Antaranya makan buah kurma, sunnah harus. Makan buah kurma sunnah harus. Mana kita nak ikut, tak nak ikut tak apa, harus, boleh pilih. Kita tak nak zaman Nabi di sana, tempat dia makan, makanan dia adalah antaranya buah tamar, buah kurma, atau kita panggil buah kurma. Kita di sini makan nasi. Saya tak nak makan buah tamar, saya tak nak makan buah kurma, saya nak makan nasi. Itu sunnah harus terpulang. Yang kita kena ikut, yang wajib, yang sunat, itu kena ikut. Tapi kena ingat, dalam makan buah tamar tu harus, tapi makan ketika berbuka adalah sunat. Makan buah tamar ketika berbuka puasa adalah sunat. Makan tamar tu harus. Kita nak makan, tak nak makan, macam kita balik. Makan pagi, buah tamar. Makan petang, buah tamar. Makan malam pun buah tamar juga. Tak mesti kita ikut orang Nabi makan macam tu, kita pun ikut. Tak, itu sunnah yang harus. Itu ikut terpulang. Yang
sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat muakkad. Ghairu muakkad, sembahyang zuhur tambahan 2 rakaat sebelum zuhur, tambahan 2 rakaat selepas zuhur. Kalau kita buat untuk sembahyang zuhur saja ada 8 rakaat. Untuk sunat muakkad 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Sembahyang asar 4 rakaat sebelum, sembahyang sebelum apa tu? Sebelum 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Semua sekali 22 rakaat, 10 rakaat muakkad, 12 rakaat ghairu muakkad. Baik, itu yang sunat rawatib. Jadi di dalam kalau nak bandingkan dengan sunat witir lebih afdal. Itu pandangan. Kerana ada khilaf tentang wajibnya itu, ianya adalah wajib pada Imam Abu Hanifah dan sunat muakkad di sisi Imam Syafi'iyah. Bagi Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Ada bagi Imam Abu Hanifah. Bagi Syafi'iyah hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat witir ni sunat muakkad. Macam sembahyang tarawih juga. Sembahyang tarawih hukumnya sunat muakkad. Bulan Ramadan sahaja. Sunat witir sunat muakkad. Sepanjang tahun, setiap malam ada sunat witir. Baik. Itu ada pandangan mengatakan kenapa lebih baik, lebih besar fadilahnya daripada sunat rawatib, kerana ada pandangan mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkad. Ada juga yang mengatakan bahawasanya sunat rawatib itu lebih afdal daripada sunat witir. Itu pandangan-pandangan lah. Walau macam mana pun, bagi kita ini adalah sunat Nabi yang sunat kena buat. Bukan sunat harus. Sunat harus tadi yang makan tadi, makan terpulang pada kita. Yang penting jangan membazir, jangan makan benda yang haram, terpulang. Kita nak makan ikut makanan Nabi pun boleh, nak ikut cara makanan uji kita pun boleh. Itu dari makanan, dari sudut makanan, terpulang. Baik, itu harus. Dan sekurang-kurangnya witir itu yang pertama dari segi kelebihan. Yang kedua, dan sekurang-kurangnya witir itu adalah 1 rakaat. Witir, sekurang-kurang witir. Witir ni yang ganjil. Witir kan sunat witir bermaksud ganjil. Jadi paling sikit ganjil 1. Dia ada dia kena ganjil 1, 3, 5. Dia tak boleh buat 2, nak buat 1, nak buat 2, tak boleh. Tak jadi witir. Baik. Dan sekurang-kurang witir itu adalah 1 rakaat. Walaupun tidak didahulukan dengan sunat isyak atau sembahyang sunat yang lain. Sembahyang sunat witir selepas isyak. Dia selepas maghrib tak ada sunat witir. Dia selepas isyak, lepas habis sembahyang isyak. Walaupun kita tak sembahyang sunat isyak, tak buat sembahyang sunat isyak, tidak mesti kita nak buat sunat witir, mesti sembahyang sunat isyak. Tak semestinya. Tapi kena habis sembahyang isyak dulu. Sebelum masuk waktu subuh. Kalau sekarang ni tak boleh buat sunat witir, belum masuk lagi, dia selepas isyak. Lepas sembahyang isyak, walaupun kita tidak melakukan sunat isyak atau sunat-sunat yang lain. Maksudnya sunat-sunat yang lain itu antaranya sunat yang kita sebut sebagai sunat-sunat tahajud yang kita lakukan semasa qiyamul lail. Biasa sebelum sunat witir buat apa? Kalau waktu isyak, sunat isyak. Kemudiannya tengah malam nanti kita buat sunat-sunat yang biasa dilakukan ketika qiyamul lail. Sunat hajat, sunat taubat, sunat istigharah, sunat tasbih, sunat itu dan sebagainya. Tak semestinya. Kalau kita bangun, kita tak buat sunat isyak, lepas tu kita buat witir saja pun boleh.
sempurna. Maknanya kalau paling kita nak buat rakaat, kita buat satu rakaat kira sah, okey, kira boleh, tapi tak sempurna. Tak sempurna dari sudut sikit. Paling kurang, kita nak buat paling kurang, kita buat satu rakaat aja, okey, diterima, sah dan sebagainya, tetapi tak sempurna. Dia sekurang-kurangnya kena 3 rakaat. Yang sebagaimana dibuat 2 rakaat, 3 rakaat. Biasa kita buat 3 rakaat lah, biasanya, kebiasaannya. Jarang buat 1 rakaat, jarang juga buat lebih daripada itu. Biasa 3 rakaat paling. Sebab tu ada anggapan bahawasanya orang kata sembahyang witir 1 rakaat, 3 rakaat. Ini paling sikit sempurna, atau paling sikit afdal, 3 rakaat. Kalau nak buat sikit sembahyang witir, buat 3. Jangan buat 1. Walaupun 1 tu dikira sunat witir, tetapi tak sempurna. Dan yang lebih daripadanya, yakni lebih daripada 3, nya kembali kepada salat 1 rakaat, 3 rakaat. Maksudnya yang lebih daripada 3 rakaat adalah 5. Lepas pada 3, 5, bukan 4. Lepas daripada 3, walaupun lepas 3 tu 4, tapi untuk sunat witir 5. Lepas 3, 5, kemudian 7, kemudian 9. 1, 3, 5, 7, 9. Dan paling banyak ialah 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Pernah tak dalam hidup kita buat 11 rakaat sunat witir? Berapa kali buat sunat witir? Sunat witir ni sembahyang yang akhir sekali, sunat witir lah. Last sekali solat bentuk, last sekali sunat witir, paling banyak 11 rakaat. Dan ni banyak sunat-sunat yang perlu kita buat. Sunat rawatib 22, sunat duha 12, dan sunat witir ada 11. Paling banyak ialah 11 rakaat. Maka tidak boleh melebihi batas 11 rakaat itu dengan niat sembahyang sunat witir. Kerana kalau lebih daripada itu, tak jadi sunat witir. Dan hanya saja lakukan sunat witir itu di dalam bilangan rakaat ganjil. Kalau seseorang itu niat sembahyang witir lebih daripada 11 rakaat dengan wasal, maka tidak sah semuanya. Maknanya dia buat sembahyang witir, niat 12 rakaat, wasal, maka semuanya tidak sah. Tak kira 1, 2 rakaat pun tak kira, 4 rakaat pun tak kira, 1 rakaat pun tak kira, 3 rakaat pun tak kira, dan sebagainya. Dan kalau ia asing-asingkan, maka yang akhir, dia kata kalau dia niat wasal, sembahyang witir ni boleh wasal dan boleh asing-asing. Nanti kita bincang, nanti kita sambung. Boleh wasal dan boleh asing-asing. Asing-asing macam mana? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau wasal 11 rakaat, lebih setelah 11 rakaat wasal, sambung. Baik. Kalau dia wasal lebih daripada 11 rakaat, dia niat sembahyang witir 12 rakaat, wasal, sambung, maka ni 11 rakaat ni sekali salam ni. Kalau 2 rakaat berapa kali salam? 6 kali salam, ataupun 5 kali salam. Yang 3 rakaat boleh wasal juga, ataupun boleh 2. Tapi sebenarnya sembahyang witir boleh wasal semua sekali. Boleh wasal daripada awal sampai akhir, 11 rakaat sekali tu wasal. Wasal ni sambung lah.
wasal ni Pak tajwid wasal ni sambung. Maksudnya dua rakaat, maksudnya sebelah rakaat sekaligus satu salam je. Tapi tapi kalau kita niat lebih daripada 11, kita buat 12 rakaat, maka semuanya tak jadilah. Tapi kalau kita asing-asingkan 12 rakaat juga, 10 rakaat tu jadi, 10 rakaat tu jadi, 2 rakaat yang akhir tu tak jadi. Tak jadi sunat witir. Faham? Kalau kita wasal sebelah 12 rakaat, maksud di sini kalau lebih dan sunat witir ada 11 rakaat. Kalau kita buat lebih, dia tak jadi sunat witir. Saya kata buat 12 rakaat. Kalau kita wasal, kita sambung, kita buat sekali salam saja, maka hukumnya semuanya tidak sah sunat witir. Tapi kalau kita buat asing 2 rakaat sebanyak 12 rakaat, maka yang 10 rakaat tu kira, yang 2 tu tak kira, yang akhir tu tak kira. Ataupun 9 kira. Baik. Biasa orang buat asing-asing. Cuma ada dalam kitab boleh buat sekaligus. Boleh 11 rakaat sekaligus. Bagi salam akhir. Baik. Tapi ada syarat dia lah. Kalau tahu dengan dan sengaja, hukumnya haram. Dia sengaja buat, dia tahu hukumnya haram, tidak sah. Tetapi kalau dengan tidak tahu, dia tidak tahu, dia buat 12 rakaat dalam keadaan dia tak tahu, maka dia akan jadi sunat mutlak. Mai sunat semata-mata sunat jadi juga, tapi tak jadi sunat witir, jadi sunat mutlak. Sunat lah, mai sunat semata sunat mutlak, maksudnya sembahyang yang sunat disebut. Dia sunat mutlak ni maknanya dia tak berkait dengan apa-apa. Baik. Dan kalau seseorang itu bertakbiratul ihram dengan meniatkan witir dan tidak diniatkan bilangan rakaat, maka sah. Dia sembahyang witir, tapi dia tak niat nak buat 2 rakaat ke 4 rakaat ke 4 rakaat. Maksudnya dia buat, katalah dia tak niat. Dia kata aku saja aku ni nak buat 11 rakaat, dia tak niat. Maksudnya dia buat 3 ke, dia nak buat 5 ke, dia nak buat 6 ke, nak buat 7 ke, dia tak niat. Maka sembahyang dia sah dan dia boleh dengan menghadkan bilangan rakaat apa yang dikehendaki mengikut yang wujudnya. Maknanya dia boleh buat berapa dia nak. Maksudnya dia tak niat nak sembahyang, dia nak sembahyang ikut 3 rakaat pun boleh, 5 rakaat pun boleh, 7 rakaat pun boleh. Tapi kalau dia niat aku sembahyang witir nak buat 3 rakaat, jadi tiba-tiba dalam masa sembahyang dia pergi buat 5, maka tidak sah. Kalau dia dah niat rakaat, sahaja aku sembahyang witir buat 3 rakaat sekaligus 3 rakaat, maka kalau dia buat 5, maka tak sah lah. Tapi kalau dia dah niat 5, kalau dia tak niat 3, dia tak niat 5, tak niat 7, maka dia boleh. Dia nak buat 3, lepas tu nak sambung 5, masa nak semasa jadi 5 tak. Ni yang tak meniatkan. Ini yang kebiasaan kita tak buat. Kebiasaan kita buat asing-asing. 2 rakaat sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat biasanya. Walaupun boleh niat sekaligus. Baik. Jadilah seakan-akan perbahasan setengah ulama tentang sembahyang witir berhubung dengan sunat mutlak, bahawa bagi orang yang sembahyang witir itu bila ia meniatkan bilangan rakaat, dia boleh menambah atau mengurang. Itu adalah tambahan daripada itu
dari Al-Fawrani, apa yang dia ambil daripadanya itu adalah waham juga sebagaimana yang boleh diketahui daripada kitab Al-Qasid, bahawa bila seseorang itu meniatkan bilangan rakaat, dia boleh mengurangkan dan melebihkan daripada yang ditentukan itu. Baik, tadi balik pada tadi, kalau kita tak niat, kita boleh buat berapa banyak kita nak buat. Tapi kalau kita dah niat berapa rakaat, tiba-tiba kita nak tambah, kita nak kurangkan, itu tak boleh. Kita dah niat 3 rakaat, tiba-tiba kita nak buat 5. Kalau masa sembahyang kita pun nak tambah lagi 2 rakaat contohnya, maka itu tak boleh. Tapi kalau kita tak niat rakaat, kita cuma niat witir saja, maka boleh. Kita niat boleh buat sampai 11 rakaat. Tapi kalau kita niat nak buat 5 je, maka kalau kita buat lebih daripada tu, maka dia jadi tidak tak sah. Baik. Dan peraturan semacam itu berjalan dalam hubungan dengan seseorang yang takbirat ihram bagi sembahyang sunat zuhur 4 rakaat dengan niat wasal, maka tidak boleh baginya memisahkan 2 rakaat yang awal dengan 2 rakaat yang akhirnya itu dengan 1 salam kemudian 1 salam terakhir dengan ianya salam selepas 2 rakaat, walaupun ia berniat nak memisahkan itu sebelum ia mengurangkan, yakni sebelum ia salam selepas 2 rakaat itu, tidak bagi pihak yang mempunyai waham di dalam perkara itu. Baik, dia kaitkan dengan sunat zuhur. Sunat zuhur, sunat zuhur disebut antaranya dibandingkan sunat witir dalam bab sahab wasal ni, dia niat wasal dengan niat nak buat asing-asing ini dikaitkan dengan sunat zuhur 4 rakaat. Sunat zuhur 4 rakaat boleh niat 2 rakaat, boleh niat 4 rakaat sekali. Sunat zuhur biasanya kita buat 2 dan kita pun disuruh supaya buat 2 takut timbul fitnah. Walaupun dalam kitab sebut boleh wasal, kerana sunat zuhur tu boleh buat 4 rakaat sekaligus. Boleh buat 4 rakaat, maksudnya 1 salam. Kalau dia niat wasal, katalah sembahyang sunat zuhur tadi dia niat wasal lah, dia nak buat 4 rakaat sekaligus 1 salam dia maknanya, maka tak boleh dalam masa dia sembahyang tu dia tukar niat tu, dia buat 2 salam, 2 rakaat. Itu maksud di sini. Baik, tak boleh. Maka tak dikira. Kalau kita niat wasal 4 rakaat lah, jangan tiba-tiba tukar. Baik, dan dibolehkan bagi orang yang menambah di atas 1 rakaat di dalam witir memisahkan antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam, dan itu adalah lebih afdal. Baik, yang tadi kita kata wasal 11 rakaat, wasal 3 rakaat, wasal 4 rakaat, 5, wasal berapa, 7 dan sebagainya. Itu dengan syarat kita tak niat rakaat. Kalau kita niat 5, kena buat 5 dulu. Kalau kita niat 3 dulu. Jadi itu tidak afdal. Yang afdalnya ialah 2 rakaat, 1 salam, dan akhir sekali dengan 1 rakaat, 1 salam. Nak pilih yang mana? Pilih yang afdal lah. Kesimpulannya, kita untuk bincang-bincang awal-awal tadi, kalau nak buat sunat witir, buat 2 rakaat, 1 rakaat. Itu yang afdal, walaupun boleh wasal. Dan dibolehkan bagi orang yang menambah di atas 1 rakaat dalam witir memisahkan antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam, dan itu adalah lebih afdal daripada sembahyang witir dengan wasal, dengan akhirnya dengan 1 tasyahud atau dengan 2 tasyahud di dalam 2 rakaat yang akhir. Maknanya wasal dengan 1 tahiyat akhir. Tahiyat awal banyak, tahiyat akhir
khilaful aula, menyalahi yang aula, yang utama, bukan yang terbaik, bukan yang terbaik. Dan mewasalkan dalam sembahyang witir yang 3 rakaat adalah makruh. Kita sembahyang witir yang 3 rakaat, biasanya yang ni yang biasa kita nampak. Ada orang sembahyang witir 3 rakaat. Biasanya dalam sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih kita mungkin pernah dengar ada orang sembahyang witir 3 sekali salam je. 3 rakaat sekali salam. Ada yang kata, itu mazhab mana lah? Sebenarnya boleh. Boleh. Maknanya yang 3 rakaat satu salam boleh. Yang afdalnya dua salam. Dan dalam kitab ni menyebut kalau kita wasal ataupun buat sembahyang witir 3 rakaat sekaligus dengan satu salam, hukumnya adalah makruh kerana ada larangan di dalam hadis. Kenapa? Ada larangan. Larangan tu bukan larangan haram, larangan makruh. Kenapa makruh? Ada sumber dia, itu hadis Nabi melarang melakukan sembahyang witir 3 wasal, apa tu, yang 3 rakaat tu sekaligus. Yang lain tu tidak ada larangan, tetapi tidak afdal. Misalkan kita buat baik. Dan mewasalkan dalam sembahyang witir 3 rakaat adalah makruh kerana ada larangan melakukan di dalam hadis berkenaan dengannya, iaitu wala tashabbahul witr bi salatil maghrib. Janganlah kamu menyerupai ataupun menyamakan sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Lu nampak macam sembahyang maghrib, sembahyang witir macam sama. Sama lah, sembahyang mestilah sama. Sembahyang perbuatan sama. Sunat ke, sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, sama je. Sama perbuatan, baca sama. Cuma niat tak sama. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang witir wasal 3 rakaat juga kali yang 3 tu. Baik, jadi sama. Jadi ada larangan, bukan tak boleh, hukumnya sah tapi makruh kerana ada larangan dalam hadis. Baik, sikit lagi. Dan disunatkan bagi orang yang melakukan sembahyang witir 3 rakaat supaya ia membaca di dalam rakaat pertama selepas Al-Fatihah surah Safiris, surah Al-A'la, disebut surah Safiris, surah Al-A'la, Safiris rabbikal a'la, di dalam rakaat pertama. Dan di dalam rakaat kedua selepas Al-Fatihah ia membaca surah Al-Kafirun, dan di dalam rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas dan mu'awwizataini, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, bagi ittiba', yakni mengikut sunnah Nabi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi 3 rakaat yang terakhir Nabi buat, Nabi baca surah-surah ni, Sabbihi isma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Rakaat kedua ya qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan al-mu'awwizataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini itibak. Kenapa orang kata kenapa? Kalau orang tanya kenapa mesti baca surah ni, surah lain tak boleh ke? Yang 3 rakaat akhir tu kita baca surah lain tak boleh? Boleh. Kenapa kena baca? Itibak, mengikut Nabi. Betul. Kita nak baca awal-awal surah lain, yang rakaat pertama, rakaat kedua tu, yang awal-awal tu kita boleh baca surah lain. Yang 3 terakhir tu surah ni. Mana surah yang awal tu kalau kita nak kira baca sebuah Quran pun boleh. Nak habiskan khatam Quran dengan surah witir. Dan kalau seseorang itu sembahyang witir lebih dari 3 rakaat, maka sunatlah baginya perkara itu, yakni membaca Safiris dalam rakaat pertama dan Al-Kafirun dalam rakaat kedua, dan Ikhlas dan Al-Mu'awwizataini di dalam yang ketiga. Di dalam 3 rakaat yang akhir, bila ia mengasingkan yang 3 rakaat
buat awal, ada pandangan kata mana bangun tu tak perlu lagi buat fikir. Cuma ada juga pandangan lain yang mengatakan tambah tu lah. Nanti insyaAllah kita bincang lah. Jadi kalau dah buat awal, kita dah akhir tu buat, tak perlu buat fikir. Kalau buat akhir, kalau kita buat sembahyang tahajud, sembahyang sunat yang lain, maka akhir sekali kita buat fikir. Terpulang pada saya, bagi kita orang awam ni, ikut Sayyidina Abu Bakar. Nak ikut Sayyidina Umar, tak ada amin boleh bangun. Bagi kita tak ada amin. Aku boleh ada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
مصرا فإن لكم